Hey guys, Assalamualaikum. Kita kembali lagi dalam Q&A Wiser. Dalam video lepas korang nampak muka aku korang buat Q&A. Dan dalam Q&A kali ni juga korang akan tengok muka aku. So dalam Q&A hari ni, macam biasa aku akan sambung balik soalan-soalan korang yang muskil nak tanya Wiser kan. Ni apa ni? Ini kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa dengan Wiser ni? Aku akan jawab semua dah. Okay, untuk soalan yang pertama adalah daripada Muhammad Daniel. Salam bro, nak tanya di antara OnePlus 8 dengan Xiaomi Mi 10, mana lebih padu ya? Oh, ini yang bukan Pro version lah, yang biasa punya ya. Okay, so untuk kedua-dua smartphone ni, dia sebenarnya dua-dua ni padu tau, sebab chipset dia sama je, iaitu dia menggunakan Snapdragon 865. So kat sini perbezaan antara kedua-dua phone ni, dia punya major difference ni adalah dia punya kamera utama je. Untuk kamera utama pada Xiaomi Mi 10 5G adalah 108MP dan pada OnePlus 8 adalah 48MP sahaja. Adakah megapiksel yang tinggi-tinggi ni membantu korang untuk dapat gambar yang cantik? Tidak. Okay, tinggi mana pun megapiksel tu, kalau korang ambil gambar tanpa apa, tak cantik juga. Dan lagi perbezaan pada kedua-dua smartphone ni adalah dia punya saiz kapasiti bateri. Pada Xiaomi Mi 10 5G adalah dia punya saiz bateri tu besar sedikit, iaitu 4780mAh, dan pada OnePlus 8 adalah 4300mAh je. Tapi perbezaan saiz kapasiti bateri tu bagi aku tak adalah besar sangat, kecuali salah satu smartphone tu dia dimuatkan dengan 5000mAh. Yes, aku rasa memang tu puas hati. Dan lagi perbezaan antara kedua-dua smartphone ni adalah dia punya OS yang dia pakai, iaitu operating system. Pada OnePlus dia menggunakan Oxygen OS, dan pada Xiaomi Mi 10 5G adalah macam biasa MIUI. Okey, kalau bro ni minat dia punya user interface macam ala-ala stock Android, sangat kemas, sangat minimal, sangat ringan, light, so Oxygen OS lah jawapannya. Kalau bro minat yang lain daripada yang lain, okey, tak macam stock Android, banyak lagi fungsi-fungsi yang best, MIUI. Okey, pada pendapat peribadi aku, kalau bro tanya yang mana lebih padu, aku lebih prefer untuk OnePlus 8. Boleh guna untuk long term, memandangkan dia menggunakan Oxygen OS macam ala-ala stock Android sikit. Tapi kalau bro tak minat dengan stock Android ni, macam biasalah, pergi ke MIUI. MIUI pun best juga tau. Dia macam ala-ala macam look like ke iPhone sikit kan, dia punya user interface tu. Okey, soalan kedua adalah daripada Zahin Azhad. Bang, nak tanya, kenapa dekat Shopee Note 20 Ultra dia jual dalam harga 3,700 something, tapi alasan owner, kedai kata phone tu dari Korea. Tolong jawab pertanyaan saya sebab saya rasa tu betul atau scam. Okey, aku pernah jumpa ni tau, sebab kat Shopee kadang-kadang dia ada jual phone tu, phone Note 20 Ultra, phone Samsung Galaxy S20, macam, murahnya kan. Okey, kalau kita tengok harga rasmi pada Samsung Note 20 Ultra, harga rasmi dia RM5,199, iaitu RM5,200. Dan kedai ni jual 3,700 lebih je. So perbezaan dia tu aku rasa memang sangat besar tu. Dan kalau second hand pun aku tak rasa dia boleh jatuh sampai murah macam tu tau. Murah tu 3,700 untuk Samsung Note 20 Ultra. Dan jaminan aku untuk cakap benda tu betul pun tak juga. Takut ini adalah smartphone refurbished, dia akan perbaharui balik kan. Mana-mana phone dekat overseas tu terjatuh pecah ke skrin, takut dalam-dalam tu dia bukanlah original by Samsung. So bila aku cakap bukan original by Samsung tu, mungkin bateri dia dah ditukar, dan skrin dia bukanlah original Super AMOLED daripada Samsung, dan macam-macam lagi lah dia tukar dalam tu kan. Tapi juga memandangkan bro ni dia nak beli daripada Shopee, korang pun tahu kan, Shopee ni dia safety sikit, dia bab jaga duit korang kan, sebab duit tu akan float dulu sebelum korang akan terima barang. Okay, kalau bro berani untuk ambil risiko ni ataupun risk ni, bro boleh beli dulu kan, lepas barang tu sampai bro check, alamak ini macam refurbished ni, ini bukan second hand, bukan betul-betul second hand. So bro boleh claim dekat Shopee lah, cakap benda tu misleading. So mana tahu kalau bro menang, bro boleh dapat balik duit tu, bro boleh pulangkan smartphone tu. Tapi kalau bro berani ambil risiko tu. Tapi kalau bro tak berani, better bro tak payahlah, simpan je duit tu, kumpul lagi duit kan, kumpul lagi, tambah lagi dalam berapa, dalam 2,000 something lagi ke. So bro boleh terus beli dekat Samsung Malaysia, terus dapat ori, warranty pun pada Samsung Malaysia, kan lagi senang tu. Tapi itulah, dengan alasan owner ni dia kata phone tu dari Korea, aku rasa alasan ni guna pada zaman aku mula-mula dulu nak kenal smartphone tau. Nah, macam berminat dengan smartphone tu. Lama ni phone Korea, tak logik lah. Okey, soalan seterusnya adalah daripada ROG Team. Ni memang fan ROG ni. Apa kata Wiser buka kedai phone, confirm ramai beli? Tak, kita orang tak akan sesekali buka kedai phone. Cukuplah dah pening dengan banyak device kita orang, nak kena kaji sesuatu buat review kan. Kalau buka kedai phone, nak uruskan warranty korang lagi, lepas tu korang bising kenapa phone lambat sampai, lepas tu korang bising lagi kenapa lambat post. Tak kot. Memang Wiser takkan buka kedai phone. Cukuplah Wiser ni sekadar
untuk review smartphone, bagi info-info dekat korang, itu dah cukup lah tu. Okey, daripada Zul Ashraf, berbaloi tak kalau ambil OnePlus 7T import set di tahun 2021 ni? Yes, sangat-sangat berbaloi. Memandangkan pada OnePlus 7T dia menggunakan chipset Snapdragon 855 Plus, so aku rasa still better lagi. Korang pun tahu kan, aku still lagi guna Pixel 4SL ni, dia pakai 855 biasa je. Aku rasa still okey je lagi. Tapi dia guna stok Android lah. Tapi pada Oxygen OS pun okey juga kan, dia macam ala-ala stok Android itu. Lepas tu kamera utama dia, kita ada 48 megapiksel yang which aku rasa still powerful juga. Lepas tu dia masih lagi menggunakan USB Type-C, dan yang last kali dia punya pengecasan pantas dia 30 watt. Laju tu iaitu 30T. Dan bateri dia kita ada kat sini adalah 3800 mAh. Okey dah tu, dia tak adalah outdated sangat 7T tu. Dan kalau bro beli import set untuk OnePlus 7T ni, bro kena cakap siap-siap dekat seller tu, boleh tak saya flash ke global room Oxygen OS. So tak adalah keluar bahasa-bahasa Chinese nanti kan. Dan dari segi warranty untuk import set ni, aku dah explain pada Q&A part 1 tu. Kalau bro tak tahu warranty tu macam mana, bro boleh tengok pada Q&A part 1 tu. Daripada Muhammad Hakim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antara kriteria yang Wiser tengok apa kriteria apa ni? Minta kerja ke ataupun nak intern ke? Kalau nak minta kerja, okey, kat sini bagi aku ada 3 je penting kalau nak kerja bersama Wiser ni ataupun berminat dengan Wiser ni. First kali, korang boleh hantar resume dulu korang dekat wiserarmy@gmail.com. Apa yang Wiser selalu tengok first kali, biasanya Wiser akan tengok korang ni jenis tak pemalu, tak awkward depan kamera, cakap pun santai je, tak perlu cakap formal. Sebab Wiser ni lebih kepada santai je, guna bahasa pasar sebab lebih dekat sikit nak berborak dengan korang ni kan. Taklah kita cakap bahasa formal, tak salah pun cakap bahasa formal. Dan yang kedua ni adalah yang paling penting sekali adalah bro kena minat teknologi. Tak kisahlah apa pun, smartphone ke, pen drive ke, minat laptop ke, minat kereta ke, sebab kereta pun dikira sebagai teknologi juga kan. Itulah yang nombor 2 ni, kalau bro tak minat susah juga tau. Yelah, sebab orang tak minat teknologi tapi dia minat Wiser, macam mana pun nak apply kerja. Dan yang ketiga ni adalah kalau bro tahu editing, kat sini kami menggunakan Adobe Premiere Pro dengan After Effects. Kalau bro tahu kedua-dua software tu, nice, memang cukup nice, senang, tak payah nak ajar kan. Tunjuk ni dah boleh buat kerja. So itulah 3 bagi aku yang cukup penting lah. Yang lebih tu aku rasa prefer Haikal lah kot. Haikal akan finalist lah, dia akan tengok apa lagi kan dekat resume korang. So kalau 3 ni bro dah cukup kuasai ni, aku rasa dah cukup lepas lah ni untuk masuk ke Wiser ni. Daripada Azman Channel, Q&A ni kalau selalu buat pun tak apa. Yes, sebenarnya kalau Q&A ni mendapat sambutan yang agak tinggi, ya kita orang akan lebih perbanyakkan Q&A ni. Sebab senang kan nak bercakap dengan korang. Kalau korang ada masalah, kita orang terus direct je cakap apa, macam mana nak solvekan masalah korang tu. InsyaAllah kita orang boleh terus perbanyakkan buat untuk Q&A kali ni, sebab lebih rapat sikit dengan korang kan. Itu kalau ada sambutan yang tinggi. Kalau biasa-biasa je, mungkin tak tahu, mungkin sebulan sekali ke. Okey, daripada Shalin Ho, harap dalam masa terdekat Wiser.my update video review untuk smartphone Asus Zenfone 8. Awak berkenan oi, skrin kecil tapi chipset Snapdragon 888. Yes, untuk Zenfone 8 ni aku pun sebenarnya suka sebab phone dia simple je, kecil je. Sebab tak banyak sekarang ni dia keluarkan smartphone kecil tapi dia flagship tau. Masuk flagship aku ni dia menggunakan chipset yang paling flagship lah. Macam tu. So untuk Zenfone 8 ni aku berkenan juga. So sekarang ni kita orang tak dapat lagi daripada Asus Malaysia, tak hantar lagi untuk Asus Zenfone 8 ni. Kita orang nak sangat pegang phone tu kan. Itulah kalau Asus Zenfone 8 dah sampai nanti, yes, kita orang akan buat review khas untuk Asus Zenfone 8 ni. Okay, sabar. Okay, daripada Yoshi Yusof, saya student elektronik. Kalau bab device ni bolehlah saya nak terangkan sikit-sikit. Itu pun masih belajar lagi. InsyaAllah one day saya nak join team Wiser atau boleh belajar lebih sambil buat video. Yes, kita geng Aku pun dulu study dalam bidang elektronik pure. Yes bro, InsyaAllah boleh join team Wiser. Nanti bila dah habis study nanti, hantar resume, kita orang check. Okey lah, boleh. Mungkin bro boleh jadi pelapis next Wiser nanti. Okay bro, tak apa bro, kita orang sokong. Okay, belajar sungguh-sungguh. Okay, soalan daripada Dahlia Matsari. Assalam warga Wiser, dalam beberapa bulan lepas pihak Samsung ada beritahu yang Samsung akan melaksanakan major software update selama 3 tahun and security update selama 4 tahun. Nak tanya, selain Samsung, brand apa lagi yang melaksanakan major software update seperti ini? Thank you Wiser, stay safe. Aku minat soalan ni. Samsung baru announce dia akan janji untuk peranti Samsung yang korang beli, korang akan dapat jaminan 3 tahun untuk update ke next Android. So mana-mana smartphone lain lagi yang sama yang menjanjikan untuk update selama 3 tahun 2 tahun,
Okay, first kali Samsung. Okay, Samsung. Yang kedua adalah iPhone. iPhone dia menjanjikan 5 tahun update. Dan yang ketiga adalah Pixel. Pixel menjanjikan 3 tahun update, iaitu Google Pixel. Dan yang lain ni ada sebenarnya macam OnePlus sebelum ni adalah 2 tahun dia menjanjikan, dan lepas Alpe Chow dah tak dengar lagi update tu. Dia janji ke tak update untuk selama 2 tahun tu. Rasanya macam krik tak ada aku dengar lagi. Xiaomi pun aku tak ada dengar untuk dia menjanjikan update. Tapi 3 yang aku cakap tadi adalah confirm, iaitu Samsung, iPhone dan juga Google Pixel. Okey, soalan yang terakhir daripada Muhammad Izzat. Google Pixel 6 atau 6 Pro akan menjadi pilihan ke untuk gantikan Pixel 4 SL tu? Soalan ni tu lah. Yes, kemungkinan aku akan upgrade ke Pixel 6 sebab memandangkan dia ada keluar 2 version, 6 dengan 6 Pro. Tapi itulah design dia kali ni pada Google Pixel 6 dengan 6 Pro ni, dia keluar daripada design yang sangat minimalis dengan kamera yang terbonjol dekat belakang tu. Lepas tu dia bermain dengan tona color orange dengan putih. Itu yang rumors ataupun leak. Tapi aku rasa tu confirm kot design dia macam tu. Dan lagi satu aku suka, dia dah letakkan 3 jenis setapan kamera. Kita ada periscope, kita ada kamera utama dia. Dan rumors yang cakap untuk Pixel 6 kali ni dia dimuatkan dengan 50 megapiksel dengan sensor yang baru. Dan yang satu lagi ni adalah ultra wide. Dan bateri dia, aku juga ada baca beberapa dekat Reddit, dekat rumor sekali dia akan dimuatkan dengan 5000 mAh. Finally ya. Finally 5000 tu aku rasa dah cukup lah. Dan aku harap sangat untuk Pro version dia akan dimuatkan dengan 2K resolution screen AMOLED. Lepas tu kita juga ada tengok dia akan dimuatkan dengan 144Hz dia punya screen refresh rate, yang which aku rasa wow. Aku rasa 90Hz pun dah cukup dah. Tapi kalau dia nak juga letakkan 144Hz tu, okay, bonus. Dan lagi satu yang menjadi tanda tanya aku adalah dia punya chip pemprosesan untuk Google Pixel 6 dengan 6 Pro ni. Kemungkinan dia tidak menggunakan lagi Snapdragon. Kemungkinan Snapdragon Google akan bekerjasama dengan Samsung menghasilkan chip dia sendiri. So dekat sini apa aku bercakapkan? Okay, benda ni memang agak best tau. Bila Google try untuk hasilkan chipset sendiri, kat sini kau boleh nampak lah, first kali untuk Google Pixel 6 ni, apps dekat dalam tu semuanya akan lebih efisien, akan lebih stable. Dan yang kedua ni, of course, third party apps akan lebih senang nak develop untuk sesuatu apps dalam Google Pixel. Contoh kita boleh lihat third party adalah Instagram. Pada iPhone, Instagram memang sangat best bila kita buat story ataupun buat video menggunakan apps Instagram kan. Memang dia menggunakan betul-betul kamera tu. Tapi bila tiba dekat Android ni, dia macam menggunakan viewfinder saja, macam pecah-pecah, tak cantik kan. Untuk Google Pixel 4 yang pakai pun sama juga. So bila Google Pixel 6 akan keluarkan chip sendiri, so dia senang nak develop. Dia akan senang lah nak kau team dengan Instagram. Okay, ni keluar white paper, okay, buat ikut je spec ni. Terus Instagram boleh keluarkan update untuk Google Pixel 6 ni. Confirm lagi story akan lebih true nanti. Aku harap sangat Google tolonglah. Okay, so kiranya pada pengguna Google Pixel nanti akan ada lebih keistimewaan sikit lah berbanding dengan Android lain kan. Google Pixel ada chip sendiri. Okay, so itu je untuk Q&A kali ni. 10 soalan lah aku jawab, 10 soalan lah. Dan aku harap itu membantu korang. And macam biasa guys, stay safe. Dan kalau korang nak tengok lagi Q&A, korang boleh komen je soalan apa yang korang nak tanya dekat video ni. Korang komen je apa-apa kan. Kita akan cuba jawab. Soalan mengarut pun okey lah. Sebab kalau tak ada soalan mengarut ni, dia macam boring nanti video tu kalau tak ada soalan mengarut kan. At least adalah sikit untuk aku hibur-hiburkan masa baca korang punya komen tu. Okay guys, aku akan jumpa korang dalam next video. Bye bye guys. Stay safe lah, stay safe. Bye bye. Alhamdulillah dah habis tengok video kan. Kalau korang nak sambung lagi, ni 2 atas ada video lagi. Dan jangan lupa berikan komen anda, like, share, subscribe. Bye bye.